Allahi Ta'ala wa barakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada tengah hari ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. صلاة وسلاما على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم آمين. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita rafakkan setinggi-tinggi syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, hidayah dan juga inayahnya pada tengah hari ini dapat lagi kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan mereka yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki ke atasnya kebaikan, maka akan diberikan kefahaman terhadap agama. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa kita akan bincangkan beberapa persoalan yang disampaikan kepada saya untuk sama-sama kita mengambil manfaat dan kita merungkai segala permasalahan supaya ibadah kita ini mengikut panduan, dan insya-Allah ya, apabila ibadah ini mengikut panduan, maka ibadah kita adalah ibadah yang sahihah, ya. Bukan semata-mata ibadah khusus, tetapi juga dalam perkara-perkara yang lain, ya, yang termasuk di sana al-muamalat, ya, perhubungan kita dengan manusia, juga berkaitan dengan hubungan yang berkaitan manusia dengan alam ini, ya, semuanya telah diatur oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Islam telah mengatur segala-galanya, maka sayogia untuk kita menjadikannya ia sebagai panduan hidup kita, ya, panduan keseluruhan untuk hidup kita, ya. Tidak boleh kita ambil sebahagian daripada agama, tinggalkan sebahagian agama mengikut nafsu kita, tapi kita kena ikut semua, sebab kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Dikehendaki hamba itu ialah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ubudiyah atau pengabdian itu tidak akan tercapai sekiranya kita tidak meletakkan ketaatan kita keseluruhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, khudu' dan tunduk kepadanya. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada perbincangan kita yang lepas kita ada bincangkan tentang hukum ataupun bagaimana kita nak binkan atau nasabkan anak luar nikah, ya. Pertama sekali kita kena ikutlah peraturan yang ada di Malaysia inilah, ya. Kalau di wilayah di negeri Selangor lah punca kuasanya ialah pada negeri-negeri, ya. Jadi anak luar nikah maknanya tidak sah taraf, ya, dan ianya telah diputuskan tidak sah taraf, ya, sama ada oleh mahkamah ataupun kemungkinan si ayahnya itu mengetahui bahawasanya anak itu memang bukan anaknya, maknanya dinafikan nasabnya. Jadi untuk anak luar nikah tadi ini, mengikut peraturan hendaklah kita binkan dengan mana-mana nama Allah, nisbahkan hamba Allah, dan juga nama-nama Asmaul Husna yang lain, ya, yang 99, maknanya boleh Abdullah, Abdul Razak, Abdul Fattah, Abdul Rahman, Abdul Hayy, Abdul Qawi. Semua nama-nama Asmaul Husna itu, ya, kita nisbahkan kepada perkataan hamba, ya. Jadi itu maknanya hamba Allah lah. Kalau Abdul Razak
hamba yang maha pemberi rezeki, yang mengurniakan rezeki, maka itu Allah juga, ya. Maknanya jangan dibinkan kepada bapa biologi dia lah, ya, jangan dibinkan, supaya di sana tidak menimbulkan kekeliruan, ya, di kemudian hari, sebab ia ada kaitan dengan pembahagian harta pusaka, ya, hak menuntut harta pusaka. Kalau wanita, maka di sana, ya, bapa biologinya tidak boleh untuk mewalikan anak tersebut. Ini peraturan enactment dan akta yang ada di Malaysia. Jadi untuk keseragaman, maka kita ikut pandangan meletakkan bahawasanya nasab itu dengan nama Abdullah, ya, Abdullah, Abdul Rahman dan sebagainya, ya, bukan pada nama bapa biologinya, ya. Dan sekiranya kebetulan nama bapanya pun Abdullah, Abdul Rahman, ya, itulah kalau boleh, maknanya ialah maknanya saksi-saksi ini ada, ya, saksi ada, ya, saksi sama ada daripada keluarganya ataupun orang lain mungkin mengetahui perkara tersebut. Tetapi kalau saksi-saksi ini mungkin dah berpindah, dah meninggal dan sebagainya, kebetulan ayahnya Abdullah, ayah biologinya pun Abdullah juga, dia binkan Abdullah sebab tidak sah taraf, tetapi kebetulan bapa biologinya pun Abdullah juga. Jadi kalau kita nak mengelakkan daripada kemungkinan di kemudian hari berlaku kekeliruan, maka kita berikanlah dia nama Abdul Rahman, ya, bapa biologinya nama Abdullah, yang dia nama Abdul Rahman, maka diketahui di sana bahawa dia adalah merupakan anak daripada bapa yang lain, ya. Itu, ya. Adapun masalah, ya, hak kanak-kanak tersebut dari sudut maknanya maruahnya, ada orang membincangkan perkara tersebut, ya, dari sudut maruahnya, ya. Kalau tengok adik-beradiknya bin Abdul Rahman, nama bapanya begitu, tiba-tiba namanya Abdullah, ya, maka di situ akan maruahnya mungkin akan tercemar, orang akan mempertikaikan, kenapa kamu bin Abdullah, tengok-tengok mata lain je tak sama dengan mata mak ayah. Jadi itu adalah mempertikaikan, kerana akan menimbulkan maknanya maruah itu tercalar. Tapi bagi saya setuju, mungkin, ya, mungkin maruah, mungkin dia akan rasa malu kemungkinan, ya. Tetapi untuk mengelakkan mudarat yang lebih jauh lagi, yang lebih besar lagi, kekeliruan dan sebagainya, ya, segi pusaka, segi perwalian dan sebagainya, maka kita kena abaikanlah mudarat yang kecil, yang maruah tadi. Sebab maruah tadi pun macam benda subjektif, ya, benda subjektif. Ada di kalangan anak-anak angkat yang diangkat oleh beberapa orang, dan mereka pun menjadi orang yang masyhur, ya, orang yang masyhur, terkenal dan sebagainya. Namanya pun bin Abdullah. Orang petikai pun namanya bin Abdullah, ya, diambil daripada anak bangsa lain, ya, mungkin namanya Chong ayah dia, ya, kemudian dia ambil sebagai anak angkat zaman dulu, mungkin zaman peperangan, zaman keadaan kemiskinan dan sebagainya, diambil, kemudian namanya tidak dibinkan kepada bapa angkatnya, ya. Nama Chong apa semua ni pun untuk supaya orang tak tahu yang dia ni anak Chong, ya, anak Chong, maka Abdullah, letak Abdullah bin Abdullah, tak ada masalah. Jadi orang yang terkenal, keluar TV hari-hari pun tak ada hal, ya kan, tak ada masalah sebenarnya. Zaman sekarang ni orang boleh menerima, ya, menerima. Lagipun semua orang faham bahawasanya anak itu tidak bersalah, anak tadi tidak bersalah, itu dah difahami dah, ya. Maknanya kalau kita nak bincang tentang hak asasi manusia, kita pun dah faham bahawasanya anak itu tidak bersalah, dan kita boleh bertoleransi maknanya, dan tidak sampailah maknanya ada unsur-unsur merendahkan, ejekkan dan sebagainya, dan tak pernah didiskriminasi lah maknanya dalam apa-apa jua pun keadaan. Tengok bin Abdullah, ya, tak boleh naik kereta api. Ni bin Abdullah tak boleh naik pangkat. Ni bin Abdullah tak boleh jadi ketua pangkat. Tak ada macam itu. Amalan kita tak ada macam, tak ada mendiskriminasi. Malah kita tak kisah pun, ya. Jadi bagi saya benda-benda yang kita dah boleh terima, dan ini dah menjadi peraturan, ya, pada urusan agama kita,
tak perlulah maknanya diperbesarkan ataupun diubah dan sebagainya. Kita dah boleh terima normal tu, kita boleh pakai dah. Ya, tak perlu diubah. Sebab kalau kita ubah nanti timbul keselaruan yang lain, nak kena ubah pula. Kena syarat macam mana pula? Kalau namanya dibinkan dengan bapa biologinya, nak berbuat apa? Nak berbuat tanda apa? Nak berbuat kod-kod tertentu ke? Supaya tahu yang ini bukan anak sah taraf dan tak boleh diwalikan dan sebagainya, tak boleh waris dan sebagainya. Jadi kita akan pergi kepada satu kesusahan yang lain. Jadi benda ini boleh diterima dan masyarakat pun telah memahami dan tak pernah ada diskriminasi pada mereka. Dan insya-Allah maknanya benda ini kita boleh terima dan kita boleh pakai, tak perlulah rasa pandangan saya diubah dan sebagainya. Ya sila. Kadang-kadang dia ada letak nama, dia nak letak juga nama yang bapak tu sebab dia kata ni anak saya juga dia dah kahwin. Dia telah dia kalau melanggar, satu pertama sekali dia menasabkan kepada yang bukan nasabnya, satu dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi dia telah melanggar peraturan enactment negeri yang berkaitan dengan penasaban. Cuma dia ada perkiraan lah, maksudnya macam nak jadikan itu anak dia macam mana cerita kan, dia dah ni dah berzina contohnya, lepas tu kahwin kan, tempoh tu ada tempoh 9 bulan. Itu kalau itu maknanya, kalau baik faham maksud soalan tu, ya. Dia tempoh aqallul haml, maknanya sekurang-kurang mengandung itu ialah 6 bulan. 6 bulan 2 lahzah ataupun 6 bulan 1 lahzah dalam mazhab Syafi'i, ya. 6 bulan Qamariah, ya. Bulan Hijrah yang bulan pakai lunar kalender punya, ya. Paling kurang 6 bulan, ya. Itu tempoh mengandung. Jadi sekiranya anak tersebut lahir setelah dikandungkan selama 6 bulan oleh pasangan tersebut dan dia anak sulung, ya. Anak sulung sebab dia baru kahwin, anak sulung lah. Anak sulung dan tempohnya 6 bulan, 2 lahzah atau 1 lahzah, ya, pakai lunar kalender lahir. Maka yang ini selagi tidak ada penafian, selagi tidak ada pendakwaan, tuduhan dan sebagainya, tiada ikrar pengakuan dan sebagainya, benda tu elok je, tak ada apa, ya. Maka di situ boleh dibinkan. Ya, maknanya kalau bukan maksud saya boleh. Sekiranya dibinkan kepada bapanya lah, orang tak boleh bertikai. Jabatan pendaftaran pun tak boleh bertikai. Jabatan agama pun tak boleh bertikai. Jiran-jiran pun tak boleh bertikai. 6 bulan 1 lahzah. 1 lahzah tu maknanya lebih sikit lah lahzah anak tu dibuat dan lahzah anak tu keluar. Maksud dia. Itu maknanya 6 bulan lebih sikit. Itu maksud gitu, ya. Jadi tak ada siapa boleh bertikai kecuali yang empunya diri menafikan. Yang punya diri menafikan, yang punya diri, maknanya bapanya lah. Atau yang menafikan, dia menafikan, dia sendiri menafikan. Itu cerita lain. Ini tak ada apa-apa, tak ada angin, tak ada pokok bergoyang, tak ada apa elok. Maka didaftarkan, tengok walaupun anak sulung, tengok tarikh nikah, ini pakai bulan, kalau pakai bulan yang biasa lagi lebih. 6 bulan tu Januari, Februari tu lagi lebih. Ini boleh berikan lulus lepas dibitkan. Tak ada siapa boleh bertikai. Maka berjalanlah dari sudut undang-undang seperti biasa, seperti orang biasa. Maknanya nasabnya sah, boleh mempusakai. Kalau anak atau perempuan boleh diwalikan dan sebagainya. Kalau maknanya pada hakikatnya yang mungkin mengetahui hanya ayah dan ibunya dan Allah Subhanahu Wa Taala, selain Allah Subhanahu Wa Taala, ayah dan ibunya, bahawa dia confirm yang ini memang bukan anak sah dia. Sebab dia tahu dia yang dating, dia yang pergi mana-mana ke, pergi hutan mana ke, dia tahu sendiri kan. Itu masa mengandung pun kat pelamin pun dah mengandung. Masa kat pelamin pun dah mengandung dah. Tapi hanya 2 orang tu je saja yang tahu. Itu. Tetapi oleh kerana undang-undang dunia lepas hakikatnya macam itu, ya, maka itu dosa orang yang menyembunyikan kebenaran lah. Itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jiran-jiran yang lain tidak ada hak untuk mempertikaikan, sebab itu maknanya dari sudut undang-undang sah, ya. Maka di situ segi undang-undang, maka zahirnya sah, anaknya boleh diwalikan dan sebagainya, ya. Apa itu pusaka pun boleh, boleh lepas
Kat dunia lepas. Tak boleh orang pertikaikan. Yang walaupun anak tu tak tahu. Walaupun anak dia tak tahu, tak kena-mengena. Dia tak memikul dosa orang tuanya. Sebab maknanya la taziru waziratu wizra ukhra, ya, maknanya anak tadi tidak menanggung dosa ibu bapanya. Hatta kalau langsung dia tak tahu, mati-mati tak tahulah. Memang dah mati pun dia pun tak tahu. Memang dia tak tahu. Nak macam mana? Kalau dia tahu. Ha? Kalau dia dah dapat dia tahu. Kalau dia tahu, katakan ini berlaku. Dah macam mana dia tahu? Siapa yang beritahu adalah rahsia. Rahsia tu walaupun hanya 2 orang yang tahu, ada juga yang tahu. Dan 2 orang tu ada juga yang tahu. Ada beritahu kawan baik dia, yang beritahu orang, ya, insya-Allah saya simpan. Tapi dia beritahu juga. Itu masalahnya. Mulut orang mana boleh dijaga kan? Dah macam mana anak tadi pun dia pun rasa bertanggungjawab, maka berundinglah dengan ibu bapanya. Ibu bapanya pun mengaku begitu begini. Akhirnya katakan anak itu perempuan lah, katakan anak perempuan. Maka si ayah tadi ini dengan sukarelanya, maknanya dia tak nak mewalikan lah. Tak nak mewalikan. Wali hakim lah. Boleh, tak ada masalah. Dia kena ada pengakuan lah. Kena ada prosedur lah. Maknanya dia rasa macam cukup lah. Biar dosa ni terhenti dekat sini. Tak nak sembunyikan dah. Maknanya buatlah prosedurnya itu supaya perwalian itu dilakukan oleh wali hakim. Ya. Ya, saya faham. Kalau anak perempuan, dalam mazhab Syafi'i, anak perempuan yang luar nikah tadi ini, ya, dia boleh berkahwin tau. Boleh berkahwin dengan bapa biologinya. Masih, maknanya bukan mahram. Jadi di situ aurat dan sebagainya, maknanya kena jaga. Tapi kena ingat, benda ini boleh berubah sebaliknya. Bagaimana? Dijadikannya katakan anak susuan. Dijadikan anak susuan. Ya, anak susuan, dia nyusu dengan isinya, maka jadi anak susuan. Saya masalah. Contohlah dengan cara anak susuan. Tapi kalau anak tu tiba-tiba dah ada luar nikah, dia dibagi ke orang kat mana-mana dah tak tahu ke mana, tak nyusu ke mana, tak tahu ceritanya. Terus lahir tu dibagi ke orang. Atau dipakat dengan nurse bagi ke orang. Tak menyusu, tak ada benda pun. Tak sampai kepada peringkat menyusu susuan yang penuh. Tapi masa tu belum kahwin. Kalau nyusu pun, susu yang lahir tu bukan dari perkahwinan. Itu. Jadi di situ maka hubungannya seperti orang lain. Maknanya boleh berkahwin. Kalau nak selesaikan masalah yang tadi tu, di mana kahwin yang anak tu asalnya dia tak ni. Ya. Tapi bila dia orang anak kahwin, dia susu dengan ibu dia. Jadi anak susuan tu kan. Ya, tapi susu yang apa? Yang susu yang keluar tu daripada bapanya lah, daripada sebab bapanya lah. Sebab bapanya. Susu yang keluar itu daripada sebab bapanya. Selain itu dia boleh gunakan adik-beradik dia. Boleh gunakan adik-beradik dia. Dia boleh menggunakan mak dia. Adik-beradik sebelah bapa. Ya, boleh menggunakan mak dia. Mak dia pun ada susu. Bagi kat mak dia. Jadi adik-beradik susuan lah. Itu dengan percaya sekalipun, maknanya yang boleh mengharamkan di sini maksudnya tidak boleh berkahwin jadi mahram, jadikan sabit mahramiyah. Sabit mahramiyah boleh, ya. Itu di antara caranya lah, ya. Kalau anak tu lelaki, dengan ibu tak ada masalah dengan ibu dia. Kalau anak tu lelaki, tak ada masalah, ibu dia. Bapa tak ada masalah sama lelaki. Lelaki sama lelaki, ibu dia. Dari perut dia. Kalau lahir anak seorang lagi pun sama perut. Adik-beradik ibu. Kan, adik-beradik seibu. Itu. Yang masalah tadi itulah dengan bapanya, yang bapa biologi tadi tu. Itu. Boleh. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ini benda viral berkaitan dengan sembahyang pakai mask. Tu. Ni pakai inilah ni. Dia ceritanya kalau kita lihat, kalau dalam kitab Majmu' yang Imam An-Nawawi ada nukilkan hadis Abu Hurairah itu pun, ya. Dia macam ni. Dua perkara.
Satu, yang orang Arab dia memang pakai serban, kemudian dia lebihan dia tu dia akan tutup pada mulut, kadang sampai hidung. Mulut sebab keadaan padang pasir dan sebagainya, ada habuk dan sebagainya, tutup. Jadi kalau solat macam mana? Itu satu lagi ada tasyabuh dengan orang Majusi. Orang Majusi pun bila menyembah api dia tutup muka. Antara dua itulah ya. Jadi kita kembali pada tentang kenapa timbul perkara tersebut. Ya, kalau kita lihat hukum dalam sudut sujud ya, sujud ketika sujud sembahyang, sujud rukun sujud ya, sebahagian dahi dalam mazhab kita Syafi'i, sebahagian dahi kena pada tempat sujud ya. Jadi kalau mukanya hidungnya tertutup, hidungnya tak terkena, mulutnya tak terkena, tapi dahinya masih kena, masih sah sembahyang tu, masih sah ya. Kemudian kalau sekiranya tasyabuh memang dengan orang Majusi, memang niat buat macam tu memang nak sama dengan orang Majusi, itu confirm lah, itu hukumnya haram. Sekalipun mungkin sah solatnya sebab dahinya masih terkena dengan tempat sujud, confirm haram. Dia memang aku nak ikut orang Majusi, nak style dia, bagus pula style Majusi ni, macam pesin pula, dia sembahyang pakai itu, walaupun dahinya kena, tapi tetap haram. Tetapi sembahyangnya sah lah sebab dahinya masih kena tempat sujud ya. Satu lagi ya, kemungkinan oleh kerana tebalnya yang atas ni bila dia sujud dia jadi tergantung. Itu perkara lain, itu kena faham, itu perkara lain. Maknanya walaupun kemungkinan kesimpulannya lah, kalau kita ikut Lajnah Al-Buhus dekat Azhar pun mengatakan bahawa makruh ya, itu makruh. Dan harus hukumnya sekiranya ada keperluan, nak halang pasir, nak halang wabak dan sebagainya, harus. Tapi kalau yang ni tergantung, tak kena, tak sah juga, jadi tak sah juga. Jadi kita kena bezakan. Kita kata kamu tergantung dahi, tak terkena langsung, tak sah sembahyang. Tak, tu fatwa mengatakan bahawasanya, fatwa negeri itu negeri ni mengatakan bahawa harus sekiranya ada keperluan, ada wabak dan sebagainya. Tapi kamu buat benda tebal sangat sampai tergantung dahi kamu, tak kena. Isunya bukan masalah isu boleh tak boleh tutup tu, hidung kamu dengan mulut kamu tutup mengelakkan wabak, tetapi masalah tergantung dahi tak kena. Jadi kena terangkan yang macam itulah. Itu. Jadi kalau yang ini memang tak tergantung dahi kita dan memang dahi kita kena, tapi kalau kita tarik sampai dahi tutup, tak jadi juga. Benda yang sama juga tapi tutup dahi, tak kena juga, tak jadi juga. Itu. Jadi kita kena faham isunya kat mana. Kalau isunya hanya soalannya pakai ini, yang seperti yang disarankan, hidung dan mulut, dahi masih kena, ya, hukumnya harus. Kenapa harus? Sebab makruh tadi itu telah hilang dengan sebab ada keperluan hajat yang lebih besar, iaitu untuk mengelakkan wabak. Tak kira lelaki atau perempuan, sama saja, ya. Pakai itu boleh untuk mengelakkan wabak. Keperluan tu mungkin nak elakkan pasir, tutup, elakkan pasir. Tapi kena ingatlah dahi kena, kita dalam mazhab Syafi'i kenakan dahi itu dekat tempat sujud. Itu kalau itu kita faham isunya, maka tak ada masalah, ya. Jadi masalah sembahyang tidak sah atau haram dan sebagainya kena perincikan. Haram kemungkinan kerana dia tasyabuh dengan orang Majusi, dia ikut memang sebiji macam orang Majusi, dan dia memang nak suka macam tu, memang tasyabuh lah, sampai betul-betul syarat tasyabuh atau menyerupai, maka hukumnya haram. Walaupun sembahyangnya sah. Ingat, sembahyang sah sebab dahi masih kena. Tapi kalau dahi tak kena, tapi nampak dahi tapi tak kena, sebab ini tinggi tergantung, tak sah sembahyang. Itu hukumnya tak sah sembahyangnya sebab dahinya tak kena tempat sujud. Itu tak payah bincang pula ini haram tak haram pula, dah itu dah tak sah sembahyang dah. Itu kalau kita kata ini haram tak haram, tak apa, pakai mas ni untuk mengelakkan wabak, hukumnya tak ada haram. Tapi tak kena dahi pula sebab tergantung. Tapi kalau mas yang ini nipis macam ni, tak ada hal, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi insya-Allah tak ada apa-apa lah, ya. Dan ya, kalau serban sampai dahi langsung tak kena, tak boleh, ya. Kena adjust lah. Kena adjust lah.
Tapi boleh tu kena tu. Kena. Ijaz lah maknanya. Dia pun ada nampak dahi dia. Ada lagi dahi dia. Ada. Ada yang Ya. majusi tu macam mana rupa yang dia kata tu? Yang majusi pun saya pun tak nampak macam mana, tak cari, tak jumpa macam mana sebenarnya dia orang pakai macam mana kan. Bentuk dia macam mana, rupa dia macam mana kan. Kita kata kerana menyerupai majusi, tapi macam mana dia punya tu, macam mana kita pun tak nampak gambarannya. Betul ke kita menyerupai atau terserupa ke? Adakah semata-mata menutup dan menyerupai? Tak. Semata-mata menutup, tak menyerupai. Maknanya kalau menyerupai, maknanya kalau kita tengok, itu majusi. Orang sembahyang, majusi sembahyang tu. Automatik kita tahu itu maknanya menyerupai. Kalau sekadar pakai baju saja menyerupai orang kafir, tak semestinya. Kalau saya pakai baju je, tak. Baju dulu kan orang Melayu tak pakai baju macam ni. Kalau saya tergadar saya pakai baju ini saja, adakah menyerupai orang kafir? Belum tentu lagi, ya. Sebab benda tu pun boleh berubah. Kalau dulu pakai tie dengan kot tu, kalau kita baca lagi kitab lama, memang itu menyerupai, tasyabuh. Sekarang tidak. Dia betul lah, hukum itu berubah mengikut peredaran zaman, kerana benda itu bukan benda sawabit, benda mutaghayyirat, benda yang boleh berubah. Jadi kalau kita nak kata tasyabuh tu maknanya kena kita nak tasyabuh, nak menyerupakan. Bila nak menyerupakan mesti kena tahu apa yang diserupakan tu macam mana, gambarannya macam mana. Macam mana itu ibadah orang Majusi, macam mana ibadah orang Yahudi, kita tak menyerupai. Macam mana pakaian atau lambang yang dikenal memang ini lambang orang Majusi, orang Yahudi, yang kalau kita gunakan maka akan menyerupai. Tapi kalau benda tu benda yang umum, ya, orang Majusi pun pakai, orang Kristian pun pakai, orang Islam pun pakai, dan tak menjadi satu kata orang tu maknanya satu lambang khusus, ya. Macam contohlah, ya, kita berjabat tangan kan, ya, kadang-kadang kita angkat tangan atau tabik ke apa kan, dengan kau tabik, Assalamualaikum, Assalamualaikum tabik, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi, jauh tak letak macam ni kan. Ini menjadi satu yang umum, maknanya boleh diterima pakai mana-mana pun, ya, dengan orang mana pun. Hai, Assalamualaikum, maknanya letak gitu kan, ya. Jadi maknanya tidak menunjukkan sesuatu khusus kepada lambang khusus tertentu. Maka benda ini tidak boleh kita jadi sempitkan. Nanti kita payah, pergerakan kita akan jadi payah. Jadi sebab ada orang mengatakan kalau macam tak boleh, ini macam Freemason. Adakah ini semata-mata memang Freemason? Tidak. Selain Freemason pun gunakan, kan? Macam tabik kan, tabik hormat tu kan, tentera gunakan, polis gunakan, kita biasa pun gunakan. Kalau macam Hitler tu ada orang gunakan sekarang? Tak ada orang gunakan kan? Kalau mungkin itu kekal sebagai Hitler. Kalau tak ada orang lagi gunakan, maka itu kekal sebagai itu Hitler punya. Sebagai Hitler punya, kekal sebagai Hitler punya. Macam ni kan, lebih kurang macam tu kan. Kayak gitu. Jadi benda tasyabuh atau menyerupai ini kena ada perincian dan kena ada penilaian yang khusus, dan kita tidak boleh terlalu rigid, maka menyukarkan. Contohlah, ya, lambang salib. Ada orang dia suka mencari. Tengok. Tingkap. Tingkap tu lambang salib. Kau nak cari macam jumpa kat mana-mana. Tengok pokok perselam, tu lambang salib. Kalau macam itu keadaannya kat selipar akan jumpa, dekat kopiah jumpa, dekat baju jumpa. Mana-mana yang agak banyak salib, jumpa semua. Sebab dia cari. Yang kita nak tu yang memang betul-betul lambang salib yang khusus, yang memang diletakkan itu. Ya, tapi kalau kebetulan garisan petak-petak tu macam seolah umpama salib, tak apalah. Tengok, katakan ini dia punya stand dia, macam salib ke apa ke dah. Cari sana, cari sini. Korek sana, korek sini. Mana yang salib? Itu bukan itu caranya. Ya, bukan itu caranya. Kalau dah nanti kita akan jadi susah lah. Kita akan jumpa di mana-mana benda tu. Benda yang tak sengaja pun kita kata salib juga. Itu. Baik, seterusnya ya. Okey, soalan tu boleh jawab ya. Kita terjawab ya. Ini ada soalan berkaitan dengan ni. Dia tanya macam ni. Dalam keadaan situasi PKPP, PP pemulihan kan, belakang tu pemulihan. PKP yang dulu tu tak sama dengan PKPP. PKPB pun lain. D pun lain kan. Itu semua lain tu, ya. Pada situasi PKPP, di PP dia kata, jika hujan lebat, adakah gugur solat Jumaat? Dia tanya macam tu. Adakah gugur solat Jumaat? Gugur. Dia kata gugur. Solat Jumaat tu gugur. Gugur mana tak wajib lah. Dia kata macam tu, saya faham lah maksudnya. Saya mungkin kena edit sikit soalan ni kot. Dia dah campur aduk dari situ.
Kalau kita tengok PKP dulu, memang kita tidak dibenarkan untuk solat Jumaat dan juga berjamaah. Jadi itu adalah bukan keputusan daripada pemerintah, pihak penguasa agama yang wajib kita taati, sebab itu merupakan salah satu cara untuk mengkuarantin, untuk mengelakkan, memutuskan rantaian COVID-19, dan itu disahkan oleh pakar-pakar doktor seluruh dunia dan sebagainya, ya. Jadi maknanya memang itu berkesan, amat berkesan. Maka di situ oleh kerana dengan kepentingan untuk menjaga nyawa, ya, dan sebagainya, untuk maqasid syariah yang besar, maka kita kena taat dan kita tak ada sembahyang Jumaat. Jadi di situ maknanya dengan sendirinya sembahyang Jumaat tu dah tak ada pada ketika itu, macam gugur lah, ya, tak ada. Tapi bukan dimasukkan, ya, jangan cakap kita bahasa tu penting, masukkan, kalau masukkan tu masuk habis, tak ada. Bila dah hilang dia punya mudarat dan sebagainya, maka kewajipan itu berlaku semula. Kewajipan sembahyang zuhur tetap tak gugur, sembahyang di rumah atau sembahyang di tempat lain, ya. Itu pada ketika PKP. Selepas PKP, DPKP, BPKP, P. Yang P ni sekarang ni dibenarkan dengan SOP. Maka wajib solat Jumaat. Lelaki yang mukallaf, ya, yang mustautin, yang bermukim, maka wajib dia untuk solat Jumaat. Tak ada kena mengena hujan ke apa, itu cerita lain, itu bab keuzuran lain. Itu jadi dikaitkan tu, disulamkan soalan tu. Jadi saya nak kena pisah-pisahkan, ya. Jadi wajib sembahyang, ya. Tiba-tiba hujan, lebat, banjir, itu uzur lain. Tak ada wabak ke, tak ada apa ke, dalam keadaan biasa normal, tiba-tiba banjir nak pergi kereta pun tak ada, terhalang. Tak payah banjir lah, ada harimau banyak kat dekat masjid depan rumah, harimau banyak. Keluar kena gigit harimau, maka itu terhalang. Maka pada dirinya telah gugur kewajipan solat Jumaat pada ketika itu. Minggu depan tak ada harimau tu, solat Jumaat lah pula. Jangan pula aku dah sebab ada harimau minggu lepas, seterusnya tak ada harimau pun tak wajib. Tak, ya. Jadi itu berkaitan dengan uzur syar'i untuk tidak sembahyang Jumaat, yang hujan tadi, lebat dan sebagainya, yang memang menghalang. Dia dah letih sangat, tua, dah sakit dah, nak pergi tak boleh. Uzur syar'i juga. Ada kaitan dengan PKP? Tak ada. Itu jadi saya rasa tak bolehlah dikaitkan PKP jika hujan pula. PKP hujan pula. Kaitannya tu tak kena. Jadi saya kena rungkaikan. Yang PKP dulu memang tak dibenarkan solat Jumaat. Okey, fine. Maknanya tak wajib sembahyang Jumaat. Sekarang ni wajib sembahyang Jumaat. Masalah hujan pula, ini bila-bila masa. Kalau hujan lebat, payah, lumpur dan sebagainya, memang itu merupakan satu keuzuran syar'i bagi lelaki yang mustautin atau yang mukim untuk tidak solat Jumaat, sebab itu halangan. Ya, seumpama tadilah, ya, ada kesemaan perang dan sebagainya, memang tak boleh. Pergi kena tembak. Jadi dia sembahyanglah di rumah, sembahyang zuhur, atau di tempat yang selamat sebagai sembahyang zuhur, ya. Habis. Itu kena jelas, soalan tu kena betulkan. Ya. Ya. Surah-surah tu semua dibuka untuk solat Jumaat. Ya. Tapi bacakan Negeri Sembilan, dia kena online, kena ada terhad lah. Maksudnya beberapa masjid saja yang. Ya. Jadi contoh kan, kalau kita nak sembahyang, kita pergi Perak lah. Dia penentuan ni memang pemerintah, kita kena aku pada pemerintah. Ya, pada pemerintah, pihak penguasa agama yang pada ketika itu, yang valid pada ketika itu. Jadi kalau berbeza di antara Negeri Sembilan dengan Perak, kita duduk Negeri Sembilan dan kita ahli karya situ, maka kita kena ikut. Itu. Kalau kita kat Perak pergi Sembilan, dah musafir dah kita lah. Dah musafir dah, itu lain pula, dah musafir dah. Dah musafir maknanya tak perlulah solat Jumaat. Tiba-tiba pergi negeri Sembilan, dah bermukim. Maknanya dia pergi sana, dia niat nak duduk situ, cadang nak duduk situ, 4 hari tu kan, 4 hari duduk situ. Ya, 4 hari. Ataupun dia duduk sampai 4 hari dan ke atasnya. Maka pada ketika itu jadi mukim. Maka dia menjadi wajib Jumaat, tapi bukan ahli Jumaat, wajib Jumaat saja. Wajib Jumaat ahli Jumaat. Tengok berapa, dia tak sampai 40, berapa orang itu? Ya. Berapa orang saya tengok yang ketetapan itu. Itu terpulang pada pemerintah negeri. Itu dia punya bidang kuasa, ya. Nak pandangan mana yang nak dia pilih, itu terpulang, ya. Adakah masih nak menggunakan mesti 40 atau tidak, itu terpulang. Dan itu tidak ada pertikaian, sebab
apa yang dipilih oleh imam itu adalah untuk kemaslahatan rakyat. Jadi tak perlu kita orang bawah nak betulkan itu, pandangan itu, ini khilaf tu, ini khilaf ni, tak payah pening-pening lah. Tak payah pening-pening. Tak payah pening-pening. Macam isu bayar zakat lah. Ya. Dah pemerintah pakai duit, tak payah pakai beras. Tak payah pening-pening nak pakai beras, jenis beras mana pula. Nanti kan beras harga berapa? Wow, pening kepala. Tak payah dah. Ya. Bayar pakai duit. Selesai masalah. Walaupun itu daripada pandangan mazhab yang lain. Itu pemerintah punya yang diputuskan, itu telah memutuskan segala perselisihan. Jadi kita akan menjadi umat Islam yang mudah untuk diatur dan diurus. Ini yang jadi masalah kita umat Islam sekarang ini, susah nak diatur. Bab solat yang kecil-kecil pun susah diatur. Bab muamalat pun kadang-kadang susah diatur. Bab politik pun susah diatur. Ini masalahnya, bab politik pun susah diatur. Habislah kita. Ya, kalau ikut perlembagaan kita bidang agama itu kuasa negeri. Kadang-kadang dia macam ada Perbezaan. Perbezaan kadang-kadang setara sangat kan. Jadi dia kat situ pun dah tiba macam, yelah kita macam tu kita ketika KL. Ya. Ada tiba perbincangan yang konflik juga. Dia sebenarnya tidak ada konflik sebenarnya, ya. Kalau kita boleh bertoleransi, ya. Oleh kerana memang itulah perlembagaan kita. Adakah itu yang paling perfect sekali? Memang tak adalah. Kita nak kata perfect, tak boleh lah. Yang perfect, yang sebaiknya biarlah selaras keseluruhan. Sebab itulah ditubuhkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Tujuannya untuk menyelaraskan, untuk mendekatkan, untuk merapatkan jurang-jurang tadi itu. Supaya maknanya kalau boleh, perselisihan kalau ada 10, kurangkan jadi 3. Jadi 2. Jadi perselisihan itu akan semakin berkurang, semakin kecil. Ya? Maknanya dicuba dirapatkan jurang perpisahan. Contohnya berkaitan dengan munakahat di negeri-negeri, ya. Cuba diperkecilkan prosedur peraturannya supaya hampir sama. Peguam syar'i pun tak pening. Negeri lain-lain berapa enactment dia nak ingin rujuk kan. Jadi kalau diperdekatkan, dimurnikan bersama dan dipersetujui bersama, maka akan memudahkan. InsyaAllah akan datang dia akan bertambah kesedaran itulah. Kesedaran itu akan bertambah. Ya. Jadi yang timbul masalah ni apabila ada orang yang maknanya terlalu bersifat anarki lah. Nak pegang ini juga mesti aku ini. Ini payah. Itu. Tapi Alhamdulillah maknanya kalau melihat perkembangan sekarang ini, ya, contohnya lah dalam pengurusan masjid lah, imam-imam, ya, imam-imam sekarang lebih fleksibel, lebih senang diatur, ya, mereka kehadiran kursusun bertambah, kehadiran untuk datang kursus bertambah. Dah memahami dah maknanya perlu ada mendengar taklimat, perlu kena cuba mengiktiraf pihak berkuasa apa penentuan-penentuan terbaru. Kalau dulu kan, ialah maklumlah zaman dulu, zaman ayah kita dulu kan, tak sama ayah kita sekarang. Ayah dulu kan dia aku nak ni. Imam dulu pun macam tu juga. Imam zaman dulu pun macam tu juga. Dialah qadi, dialah segala bagai. Dan orang kampung pada ketika itu mengiktiraf macam itu. Masa tu mungkin jabatan agama tak ada. Ya, kemungkinan dialah yang tangkap orang, mungkinlah qadi, dialah yang menikahkan. Surat nikah tak ada zaman dulu. Jadi kuasa seorang imam itu terlalu besar. Ya, jadi apabila mereka ni kuasa ni terlalu besar, jadi bila dia nak diatur jadi payahlah. Dulu aku semua buat, tiba-tiba aku disuruh kursus pula. Jadi perkembangan terkini yang muda-muda ni insya-Allah mudah. Jadi bila mereka rajin dah hadir kursus, bukan setiap kali kursus siap aja pergi kursus. Imam pun siap yang datang. Imam aku dah pandai, aku terror dah. Wakilkan je. Tak mau. Sekarang dah alhamdulillah. Jadi masa akan menyebabkan, masa ini akan menentukan bahawasanya urusan ini, contohnya masjid lah, akan menjadi mudah dan menjadi lebih fleksibel, dan akan perselisihan itu akan, jurang perselisihan itu akan semakin kurang. Begitulah juga urusan-urusan yang lain seperti mahkamah syariah dan sebagainya, pengurusan hal ehwal Islam yang lain, bidang-bidang yang lain pun akan lebih maknanya lebih senang diselaraskan, ya. Generasi berubah, ya. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan, ya. Ya. Ya, wajib sekarang dibenarkan. Baik, faham soalan tu. Kalau jumlah terhad, datang dia tak 2000, dia 2001. Contohlah 2001. Tak boleh masuk dah. Maka pada ketika itu nak macam mana?
yang maka dia salat zuhur lah. Salat zuhur. Kalau ada masjid yang berdekatan, yang masih dalam radius, maknanya dia bukan musafir, tengok-tengok, oh kosong, boleh pergi. Nak pergi masjid yang dekat pula hujan lebat, pakai motor je, kenderaan pun sesak jalan dan sebagainya, maka dia sembahyang zuhur sajalah. Sembahyang zuhur sajalah. Sebab ada peraturan menghadkan macam warga asing lah. Tak boleh sembahyang Jumaat. Kerja kat situ, cleaner kat masjid itu, tiba-tiba Muslim, Melayu Nusantara juga, tapi tak boleh sembahyang Jumaat. Macam mana? Jadi dia kena patuh dan taat sajalah. Kena taat. Adakah pemerintah berdosa kerana menghalang mereka? Bagi saya tidak. Sebab nak mengelakkan daripada penularan wabak tadi itu. Sebab tujuan menghalang warga asing itu untuk supaya mudah dikesan nanti. Kalau dah bercampur warga asing dengan warga Malaysia, kluster dah tak ketahuan apa semua, lama-lama doktor pun cabut rambut kepala pun semua. Aku tak tahu kat mana dah datang penyakit ni, kluster dah tak ke mana. Jadi lalas ni tak boleh uruskan dah. Tujuannya supaya boleh uruskan. Sebab orang Malaysia ni, kalau masih orang Malaysia, ada identiti dia, budaya diatur pun lebih mudah. Maknanya kalau ada berlaku apa-apa jangkitan, boleh dikesan. Tapi kalau melibatkan warga asing ni, mungkin mereka tu baik, tak ada masalah. Cuma budaya mereka di negara mereka ni tak berapa seperti di Malaysia. Jadi bila berlaku seperti itu, sukar dikesan. Maka untuk mengelakkan kecelaruan, ialah setakat mana kemampuan Kementerian Kesihatan nak menangani benda itu terhad tenaga. Jadi maka untuk melakukan mudarat tadi itu, warga asing dielakkan dahulu. Walaupun satu ketika dah dibenarkan, tiba-tiba tak dibenarkan pula. Sebab ditengok-tengok saya praktisnya akan menimbulkan bahaya yang lebih teruk nanti. Maka dihalang warga asing. Mereka santai bertanya, Ustaz, pasal apa kami tak boleh? Hari-hari saya masuk masjid, saya cuci masjid, saya tak ada bagi. Saya kata, ini peraturan, dan kita kena taat sajalah. Habis dosa siapa tanggung? Tak ada siapa-siapa tanggung dosa. Tak ada siapa-siapa tanggung dosa. Kamu sekarang ni maknanya kamu sembahyang zuhur sajalah. Kalau kamu tak sembahyang zuhur, kamu dosa. Tak sembahyang zuhur, kamu dosa. Sembahyang zuhur sajalah. Sampailah peraturan ini berubah, barulah kamu sembahyang Jumaat. Bukan kata orang tu rasis, bukan perkauman ya. Ini peraturan tujuannya adalah alasannya kesihatan, bukan alasan perkauman, tak, alasan kesihatan dan pengurusan sahaja. Alhamdulillah boleh terima lah. Mereka boleh terima, alhamdulillah. Yang penting kita baik. Kita jumpa dia pun Assalamualaikum, senyum apa semua. Kalau kita makan ada lebih, kita bagi sekali, makan sekali, dia okey lah. Maknanya kita ni bukan perkauman, tetapi sebenarnya ikut peraturan kerana alasan pengurusan kesihatan. Boleh tuan ya? Alhamdulillah. Ada soalan ni. Yang ini mungkin keterangannya kena panjang, tapi saya bagi mukadimah, tak apalah ya. Mungkin pernah saya terangkan, tetapi mungkin tak berapa detail atau masih ada yang belum jelas. Ini berkaitan dengan tuan-tuan dan puan-puan pernah belajar tayamum kan? Tayamum itu untuk apa? Itu soalannya tak khusus macam itu, tapi saya nak bagi gambaran supaya tak bercampur aduk nanti. Takut bercampur aduk. Tayamum itu untuk apa? Pertama, kerana ketiadaan air. Air tak ada, cari kadar balingan satu tombak. Maknanya lebih kurang mungkin 100 meter ke. Kalau orang kuat balik tombak 70 meter ke. Kalau 700 meter tu jauh sangat. Itu ya. Cari sepelaungan ke, kita jarak sepelaungan tak ada, cari pusing tak ada apa semua. Maka tak ada air. Confirm tak ada air. Ada air tapi untuk minuman saja. Kalau kita gunakan wuduk, mandi dan sebagainya, maka kita pun haus. Binatang ternakan kita pun haus, kelaparan dan mati. Ya. Maka di situ kita diharuskan untuk tayamum dengan tujuan untuk mengharuskan sembahyang solat. Maka kita tak wuduk macam biasa, kita tayamum. Itu satu perkara. Ya, satu perkara. Ada ceritanya. Itu ada perbahasannya. Satu lagi, kita tayamum kerana apa? Kerana kita tak boleh menggunakan air. Air ada, tapi tak boleh gunakan air. Musim sejuk, kalau kita mandi, mati. Ataupun apa namanya itu yang kalau tangan jadi hitam apa semua tu, geng dan sebagainya kan.
Nak masak air, tak ada pemanas. Dalam keadaan seperti itu dikatakan tidak boleh menggunakan air. Banyak air yang kita gunakan tu akan memudaratkan kita, mudarat yang nyata, yang jelas, memang mudarat, memang pasti akan mudarat. Dan ini berlaku pada zaman Rasulullah, di mana seorang yang mandi hadas menggunakan air. Tanya kawan dia, mandi, lebih kurang macam itulah. Mandi mati. Sejuk sangat. Tak percaya, buat. Pergi kat musim sejuk tu, terjun kat dalam lopak air. Bangun-bangun tu jadi patung, mati. Itu mati. Maka Rasulullah kata, kamu bunuh dia. Yang ajar tu, yang sarankan tu, kamu bunuh dia. Seolah macam itulah. Ya, sepatutnya tayamum sahajalah, walaupun air berlambak, sejuk, berlambak tapi sejuk. Itu satu bab. Satu lagi ialah nak kata uzur pun tak uzur sangat. Air taklah sejuk, air tu ada je, tapi anggota kita ada luka. Itu nampak, anggota kita ada luka, dan luka itu tak boleh kena air. Kalau kena air, dia akan jadi sakit yang amat sangat, ataupun jadi bernanah dan sebagainya, ataupun tampal. Takkan baru tampal nak buka, doktor tampal elok, kita nak buka pula, nak siram air pula. Itu ada plaster dia, tampalan dia, ataupun di simen. Baru simen nak wuduk, potong benda tu, simen tu buang, habis patah balik kaki tu. Jadi itu bukan satu keuzuran, tak? Keuzuran. Jadi maknanya nak basuh air, pakai air macam mana? Maka di situ ada tayamum. Yang soalan ni yang tu, bab yang ni. Soalannya tu berkaitan dengan bab yang ni, bukan bab yang dua tadi tu. Bab yang ni maknanya air ada, tak sejuk sangat air tu, tak panas sangat, tak ada masalah, tapi dia ada tampalan ataupun luka yang tak boleh kena air. Tampalan tu ada pada anggota tayamum, atau kemungkinan pada anggota wuduk, atau kemungkinan kat belakang, kat punggung, kat mana-manalah, tak kisahlah, ya. Sebab kita pun nak angkat hadas, mungkin ada kecil, mungkin hadas besar. Nak mandi, tengok tampal, ditampal punggungnya, motor terlentang, punggungnya koyak. Tu ditampal. Nak mandi hadas pula, masa dia jatuh tu, dia terhadap badan besar, macam mana tak tahu, Allah alam. Contohlah naik motor, jatuh badan besar, contoh, ya. Ataupun dari naik motor dalam keadaan badan besar, belum lagi agak ada besar. Macam-macam manusia ni, macam-macam kan. Jadi masalahnya kat situ, soalannya berkaitan dengan itu. Jadi kita jangan campur adukkan, nanti kan pening, nanti kan timbul soalan macam-macam, tumpukan pada itu. Maknanya aku nak wuduk, tapi ada luka. Luka kat mana? Luka kat tangan, kat sini kat tangan. Luka kat tangan. Tampal tak tampal cerita lain, tapi tak boleh kena air. Macam mana ni? Itu soalannya. Sikit lagi, ya. Nanti kita, kalau nanti sambung, saya nak sambung supaya faham betul tuntas, ya. Maka kita nak wuduk tu nak makan adas kecil lah, ya. Kat tangan ni, kat tangan. Dalam mazhab Syafi'i, ya. Dalam mazhab, keterangan saya dalam mazhab Syafi'i. Maka kita wuduk macam biasa. Niat basuh muka. Basuh muka macam biasa lah, pakai air. Ya. Kemudian sudah ada tampalan ataupun luka kat sini. Basuh juga macam biasa, tapi jangan kenakan air lah. Yang tampal jangan kenakan air, yang tak tampal pun jangan kenakan air. Basuh setakat mana yang boleh. Yang tampal tadi tu kita lalukan sikit air, syarat sajalah. Lalukan sedikit air, tangan kita jarang-jarang tu tarik itu. Sekat itu saja. Lepas tu macam mana nak ganti tu? Tu tayamum. Nak ganti tu tayamum. Lepas tu tayamum lah, mengiringi tangan tadi itu. Sama ada sebelum basuh tangan atau selepas basuh tangan, tak ada masalah. Yang penting mengiringinya. Tayamum. Maknanya ada wuduk, kombinasi wuduk dan tayamum. Cerita macam itulah. Kombinasi wuduk dengan tayamum. Maka tayamum. Sebab itu sebelum dia wuduk, dia sediakan tanah lah. Tanah ataupun berada di tempat yang ada tanah, ataupun sediakan kertas, ada tanah yang dijual kat kedai-kedai buku tu, ya, taburlah tanah tu. Kita nak tayamum bukan pakai makeup, ya. Tayamum dia syarat saja, maknanya tidak terlalu tebal macam pakai makeup tu, tak. Sekadar kita tepuk dan kita ringankan dia punya debu tu, dan kita cover, sapu tu cover. Bukan sapu tu macam makeup sampai kat celah semua tu tengok apa, tak, ya, cover tu, ya. Jadi kita tayamum, sapu muka, tepuk sekali lagi tangan ni, yang ada tampal tu pun lalukan juga.
Kalau yang luka tak ada tampal tu jangan ada tenyih pula, sakit pula nanti. Bukan. Selesai. Lepas tu sambung basuh kepala, sambung basuh kaki. Kalau ada 2 luka, satu kat kaki, satu kat tangan, 2 tayamum. Mengiringi tangan, satu tayamum mengiringi tangan, satu tayamum mengiringi kaki. Kaki yang elok disimen, tinggal ujung jari je. Patahnya pun kat jari, tapi disimen sampai dekat lutut. Sampai lutut. Basuhlah ujung jari tu. Buku lali tu disimen semua. Lalukan air sikit. Syarat saja. Air, basahkan tangan tu, tarik sikit atasnya. Bukan disiram air, bukan. Bukan disiram air, nanti kan cair bentuk. Kapur kan. Lalukan. Kemudian tayamum. Atau tayamum sebelumnya. Sebelum basuh kaki tak ada masalah. Ya. Tayamum. Maknanya tepuk sapu muka, tepuk tepuk tangan. Bukan tayamum kat kaki tu. Tayamum muka dengan tangan saja. Jangan usah kau tayamum. Oh, ini kaki, tayamum kat kaki lah. Tak. Tayamum tetap muka dan kedua tangan. Nak gantikan tempat kaki yang ditutup oleh simen tadi itu. Kemudian selesai. Basuh solat lah, tak ada masalah. Solat tak ada masalah. Baik, kemudian apa hukum solat tu? Kita bincang kemudian. Nanti ada yang ulang tak ulang, nanti pening nanti. Yang penting prosedur tadi tu faham. Secara umum prosedur tu nanti. Nanti saya akan terangkan lagi. Saya akan ulang balik prosedur tadi itu dalam pengajian yang akan datang supaya lebih jelas dan lebih mantap lagi. Dan saya akan bagi pandangan daripada pandangan mazhab yang lain sekiranya perlu. Ya, ialah maklumlah kadang orang dikata salah ini kan macam ni lah apa macam-macam. Jadi kita tengok pandangan mazhab yang lain. Bukan maknanya nak campur adukkan, tidak. Sekadar maknanya pendedahan dan pengetahuan. Ya, mungkin kadang-kala kita terpaksa dan kita perlu untuk mengikut pandangan yang lain. Ya, wallahu a'lam. Ya, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, bismillahirrahmanirrahim. Innal insana la yaqulu illa ma tawassul bil haqq wa tawassul